Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okay, hari ini kita akan belajar bahagian B, iaitu kertas 1. Kamu perlulah lihat pada kertas soalan yang cikgu telah bagi di dalam grup WhatsApp masing-masing. Okay, bahagian B ni yang kita akan bincang hari ini ialah soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 tersebut ialah lebih kepada tata bahasa. Okey, soalan 1 tu terbahagi kepada dua bahagian, A dan B. Bahagian A lebih kepada kesalahan tata bahasa ataupun kesalahan ejaan, manakala soalan B pula lebih kepada kata majmuk ataupun kata hubung. Okey, lihat pada soalan yang kedua pula terbahagi kepada dua bahan. Okey, ada dua bahan yang diberikan, iaitu berdasarkan soalan Komsas. Masih ingat soalan Komsas menuai emas? Menuai emas kita dah belajar di dalam kelas. Okey, menuai emas ini itu ialah bahan yang pertama. Bahan yang kedua pula ialah lebih kepada bahan yang telah diberikan, iaitu berdasarkan hikmah ditipu rakan kongsi. Itu yang cikgu tahulah. Okey, jadi di dalam soalan ini terbahagi kepada 3 soalan. Soalan yang pertama memiliki 3 markah, soalan kedua pun 3 markah, manakala soalan yang ketiga 4 markah. Keseluruhan soalan bahagian ini ialah 10 markah. Jadi bila digabungkan dengan bahagian ataupun soalan 1, so kesemuanya memiliki 15 markah. Jadi hari ini kita akan buat bahagian B, soalan 1 dan soalan kedua. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Kita lihat ini dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Jadi murid-murid tak perlu pening-pening, kita hanya lihat pada kesalahan ejaan saja. Okey, tengok soalan pertama. Masyarakat di seluruh dunia telah berhimpun secara aman di negara masing-masing bagi menyokong dasar anti-Israel. Okey, kalau masyarakat semua tu cikgu rasa kamu tak ada masalah. Cuma lihat pada perkataan ini. Cikgu nak tandakan dulu terlebih dahulu. Okey ni, anti-Israel. Okey, anti-Israel tersebut di antara perkataan anti dan Israel perlulah ada tanda ini. Jadi contohnya anti-social. Contohnya anti dadah. Jadi perkataan tersebut perlulah di tengah-tengahnya ada perlulah ada tanda baca ini. Faham? Okey, maksudnya anti-Israel. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua pula, Pos Malaysia telah mengeluarkan stem khas sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia pada tahun ini. Okey, kesalahan ejaannya ialah ada pada perkataan stem. Perkataan stem sebenarnya S-E-T-E-M. Itu ialah perkataan yang lebih tepat. Okey, soalan yang ketiga. Acin menuntun tangan warga emas yang ingin menyeberangi jalan yang sibuk itu. Okey, menuntun. Menuntun sebenarnya kurang tepat. Jadi, kamu gariskan di sini. Okey, pembetulannya ialah memimpin. Memimpin. Okey. Contohnya, cikgu baca balik, kita buat pembetulan. Acin memimpin tangan warga emas yang ingin menyeberangi jalan yang sibuk itu. Itu lebih sesuai. Itu lebih tepat. Okey, lihat pada B pula. Lengkapkan ruangan kosong di bawah dengan kata hubung gabungan yang paling sesuai. Okey, gabungan. Jadi, awang lulus cemerlang dalam peperiksaan manakala adiknya gagal mendapat keputusan cemerlang. Jadi, jawapan yang lebih sesuai ialah manakala. Okey, yang kedua pula, Pak Hakim bangun tempat kosong berjalan ke beranda rumahnya. Okey, jadi yang sesuai ialah perkataan apa? Okey, perkataan yang paling sesuai ialah lalu berjalan ke beranda rumahnya. Pak Hakim bangun lalu berjalan ke beranda rumahnya. Okey, maksudnya dia lupa berus gigi itu terus dia bergerak ke beranda. Okey, bahan soalan yang kedua pula. Ini ialah berdasarkan soalan Komsas. Okey, kita lihat pada soalan kedua terlebih dahulu. Okey, ni. Okey, ini soalan keduanya. Okey, jadi sekarang soalan yang pertama, soalan kedua ialah berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan cabaran-cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Alif dan Fuad untuk berjaya dalam hidup. Okey, bila kita lihat pada
bahan tadi. Okey, bahan yang pertama terlebih dahulu. Okey, cabaran yang pertama ialah, cikgu gariskan. Cabaran yang pertama, kamu boleh lihat pada dihina, dikutuk dan dimarahi. Okey, kerana kamu lihat di sini. Ini ialah jawapannya. Ini baru pertama, ini baru yang pertama. Okey. Yang kedua pula ialah yang kedua pula ini. Jawapannya yang kedua ialah di sini ditipu oleh dua rakan kongsi sehingga perniagaannya gulung tikar. Okey, maksudnya di sini cabaran-cabaran mestilah ada dua cabaran. Yang pertama daripada cabaran yang ditepuhi oleh Alif. Yang kedua pula daripada Fuad. Okey, jadi cikgu nak kamu nyatakan dua cabaran ini. Yang pertama tadi Alif. Ini yang kedua yang cikgu tunjukkan, yang kedua ini ialah Fuad. Cikgu nak dua jawapan ini mesti ada di dalam soalan yang pertama ini. Boleh? Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Kita lihat pada soalan yang kedua. Berdasarkan kedua-dua petikan, nyatakan persamaan antara Alif dan Fuad. Okey. Persamaan di sini, persamaan yang boleh cikgu nyatakan kepada kamu. Okey, contohnya persamaan yang pertama ialah bersusah payah sebelum berjaya. Betul kan bila kita lihat Alif, dia susah payah, orang kampung semua menentang kerana dia enggan untuk menjual dua petak tanahnya. Betul tidak? Jadi bila dia enggan, akhirnya orang kampung menentang dan macam-macam caci maki, dia dimarah oleh orang kampung. Okey, sama juga dengan Fuad ini. Mereka bersusah payah. Fuad ni ditipu. Lihat di sini, ditipu oleh dua rakan kongsi. Tengok perkataan yang telah cikgu garis, ditipu oleh dua rakan kongsi sehingga perniagaannya gulung tikar. Gulung tikar membawa maksud lingkup, muflis. Itu lebih sesuai. Jadi kamu perlulah letakkan persamaan, tapi mestilah ada dua persamaan. Okey, persamaan yang kedua pula ialah Alif dan Fuad tidak berputus asa. Kamu lihat di sini, mereka putus asa tidak? Walaupun mereka dimarah, walaupun mereka ditipu, walaupun Alif dimarah, dihina, dimaki, walaupun Fuad ditipu oleh rakan kongsinya, tetapi mereka tidak berputus asa. Tetapi lihat, pada akhir sekali, akhirnya mereka berjaya dalam kehidupan. Itu ialah persamaan antara Alif dan Fuad. Okey, jadi ingat markah tadi. Kamu punya jawapan ada dua, betul tidak? Macam mana anda dapat tiga? Markah yang satu lagi itu ialah daripada bahasa. Samalah juga dengan soalan yang pertama. Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Okey, soalan kedua. Kebergantungan Malaysia terhadap pengimportan makanan boleh menjejaskan sektor pertanian dan perindustrian tempatan. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan kebergantungan tersebut? Okey, langkah-langkah. Tahu tak kamu, kita ni banyak mengimport barang-barang khususnya makanan. Cikgu bagi satu fakta untuk kamu. Setiap tahun kita ni mengimport. Import ni kita beli daripada orang luar. Kalau ekspor, kita jual kepada orang. Mana yang untung? Kita beli ke kita jual? Semestinya kita jual. Kalau kita beli, duit kita yang keluar. Kalau kita jual, duit yang masuk. Faham? Okey, kita merupakan pengimport terbanyak beras. Bukan padi. Beras dari Thailand. Thailand antara pembekal terbesar beras. Yang kamu beli semua-semua tu kebanyakan daripada Thailand. Ada chop Thailand, siam, beras siam. Itu ialah contoh-contoh beras dari Thailand. Jadi di sini kita untuk mengelakkan langkah-langkah, cara-cara untuk kita elakkan kita daripada bergantung harap dengan padi orang. Apa yang kita perlu buat? Okey. Cikgu boleh nyatakan langkah yang pertama ialah kita perlulah menjadi hub pengeluar makanan utama. Contohnya meningkatkan pengeluaran padi tempatan. Itu boleh. Itu jawapan yang pertama. Okey, kalau kamu letak jawapan itu saja, kamu hanya dapat berapa markah? 2 markah saja. Okey, mana lagi cikgu? Saya nak dapat 2 markah lagi. Okey, berilah langkah yang kedua kerana dia minta langkah-langkah. Langkah-langkah maksudnya 2. Lebih daripada satu. Okey. Langkah yang kedua ialah para belia meningkatkan produktiviti pertanian, iaitu dengan melibatkan diri secara aktif dalam sektor pertanian. Kamu perasan tak? Banyak belia sekarang ni mereka buat apa? Mereka tak buat apa-apa. Duduk dan sebagainya, lepak, main motor, merempit dan sebagainya. Itu salah. Belia
Kalau tak nak susah pada masa hadapan, belia haruslah bergerak aktif dengan menggiatkan diri dalam sektor pertanian. Tengoklah Alif. Alif ni apa? Dia giat dalam perusahaan padi, betul tidak? Dia buka kilang padi, dia mengeluarkan padi dan sebagainya. Kerana itu ialah antara salah satu sektor pertanian. Lihat juga pada satu situasi kedua, iaitu Fuad. Fuad tengok di atas ni, dia buat apa? Dia membuka perniagaan. Akhirnya dia perindustrian, tengok. Akhirnya dia maju. Tak salah. InsyaAllah pada masa hadapan, cikgu yakin kamu pun juga akan cemerlang dan berjaya dalam hidup. Okey. Okey, semua dah buat murid-murid. Okey, di sini tadi kita dah lihat, kita dah buat soalan 1 dan soalan 2. Okey, maka tamatlah pembelajaran PDPR kita hari ini. Okey. Jadi, selepas ini cikgu nak kamu siapkan soalan-soalan tersebut dan kita akan lihat berapa markah yang kamu akan dapat. Jadi hari ini tamatlah PDPR kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi selamat berjumpa lagi. Ingat, jaga diri anda hari ini dan esok seterusnya supaya kita dapat tamatkan jangkitan COVID-19. Okay, bye.